wabarakatuh. Okey, hari ni kita sambung bab 5 ya. Okey, sebelum ni kita sudah tengok penyakit gangguan gen, contohnya hemofilia dan buta warna. So hari ni kita tengok bagaimana untuk mengesan penyakit gangguan gen. Maksudnya, kalau orang tu mengandung, macam mana kita mau tahu fetus di dalam kandungan itu ada penyakit gangguan gen? Okay, ada dua kaedah di sini, kaedah amniocentesis dengan kaedah karyotip. Okay, kita tengok dulu kaedah amniocentesis. Kaedah amniocentesis ni digunakan untuk kesan keabnormalan fetus minggu ke-15 hingga ke-20. Minggu ke-20 ni lebih kurang 5 bulan. Okay, 5 bulan. 3 kali 4, 12. Okay, 4 bulan lah. 3 bulan lebih sehingga 5 bulan. Okay. Okay, macam mana kita buat amniocentesis ni? Mula-mula, kita kena tahu kedudukan fetus di dalam uterus. Macam mana mau tahu? Kita guna ultra bunyi ataupun ultrasound. Ultrasound tu scan yang orang mengandung pergi scan dengan doktor tu, itu ultrasound. Itu untuk pastikan kedudukan fetus. Okey. Okey, lepas tu perut ibu mengandung tu akan disuntik. Okey, disuntik sampai daripada perut, panjanglah jarum ni ya. Daripada perut tu sampai ke dalam uterus. Suntik daripada perut sampai ke dalam uterus untuk apa? Untuk ambil cecair amnion. Cecair amnion tahu kan? Yang kalau orang mengandung dalam kandungan tu ada air kan? Tu kita panggil cecair amnion. Okey, kita ambil cecair tu, kemudian diemparkan. Diemparkan ni dia akan masuk dalam tiup macam ni. Lepas tu ada alat lah. Alat tu akan pusing. Okey, lepas tu sel fetus tadi tu akan diasingkan untuk mendapatkan karyotip. Okey. Dia cecair dengan sel tu akan diasingkan. Lepas tu kita ambil sel tu untuk mendapatkan karyotip. Okey. Karyotip tu apa? Yang ada gambar, sebelum ni cikgu ada tunjukkan gambar yang pasangan kromosom dari nombor 1 sampai ke 23. Okey. Okey, yang kedua ialah kaedah karyotip. Kaedah karyotip ni kita ambil sampel ataupun sel daripada fetus. Lepas tu kita tambah bahan kimia untuk merangsang mitosis supaya dia membahagi banyak-banyak. Okey, lepas tu biar sehingga 2-3 hari. Lepas tu kita tambah bahan kimia untuk memberhentikan mitosis tadi tu. Lepas tu kita ambil sel tu, letak di slide. Lepas tu kita tengok di bawah mikroskop. Okey, di bawah mikroskop kita akan tengok dia punya karyotip. Kita akan susun karyotipnya tu daripada kromosom nombor 1 sampai pasangan ke nombor 1 sampai pasangan ke 23. Lepas tu kita tengok dia punya kromosom tu lah. Contohnya kalau kromosom ke 21-nya ada 3. Budak tu sindrom Down. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kehidupan. Okey, yang pertama sains forensik. Okey, sains forensik. Forensik tahu kan? Kamu kan selalu tengok cerita orang putih tu kan? Penyiasatan jenayah yang mengenal pasti kronologi sesuatu kejadian berdasarkan bukti saintifik. Dia akan tengok cap jari. Lepas tu akan tengok, ada rambut tertinggal. Tengok DNA rambut. Macam itulah. Okey, kemudian yang kedua terapi gen. Okey, terapi gen ni adalah kaedah yang digunakan untuk membaiki gen-gen mutant. Gen-gen mutant maksudnya gen yang abnormal, yang cacat. Contohnya cystic fibrosis, hemofilia, anemia salsabit dengan menyisipkan gen normal ke dalam sel. Nanti kita tengok selepas ni ya. Kemudian ketiga ialah genealogi genetik. Genealogi genetik ni kita kumpul maklumat genetik untuk menentukan susur galur ataupun keturunan. Ini kalau ini DNA-nya okey. Siapa anaknya? Okey, kalau DNA-nya begini, ini adalah anak kepada ini. Macam itulah. Okey, ini ialah terapi gen. Okey, macam mana terapi gen ni? Contohnya orang tu hemofilia, kita akan ambil sel daripada orang tu. Kemudian gen yang normal tu dimasukkan ke dalam virus. Okey, gen yang normal tu dimasukkan ke dalam virus. Okey. Lepas tu virus akan
maksudnya virus akan termodifikasi dicampur dengan sel pesakit. Okey. So, lepas tu sel stem pesakit berubah secara genetik. Okey, kita ambil sel yang cacat tu. Lepas tu akan dimasukkan sel yang sama ada virus ataupun gen yang normal, masukkan ke dalam gen yang cacat tadi tu. Okay. Lepas tu nanti gen yang cacat tadi tu, selepas kita masukkan gen yang tidak cacat, dia akan termodifikasi. Dia akan jadi tidak cacat. Okay. Gen yang sudah berubah ni, kita akan masukkan balik ke dalam pesakit. Okay. So, sel yang sudah berubah ni masuk ke dalam pesakit, dia akan menduplikasi. Dia akan jadi banyak. Jadi, sel di dalam ni, di dalam badan pesakit tu akan jadi normal. Okey. Okey. Kemudian kita tengok kejuruteraan genetik. Apa itu kejuruteraan genetik? Kejuruteraan genetik ialah pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Okey, pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Okey, dia biasanya dikaitkan dengan DNA rekombinan, GMO, Genetic Modified Organism, dan terapi gen. Okey, tengok DNA rekombinan. DNA rekombinan tu dia gabungkan dua spesies yang berbeza untuk hasilkan satu ciri genetik baru. Contohnya kalau di Malaysia ni yang paling famous adalah kelapa sawit. Okay? Kelapa sawit Dura dengan kelapa sawit Pisifera digabungkan untuk dapat kelapa sawit Tenera. Okay? Nanti cikgu tunjuk. Terlupa pula masukkan gambarnya. Okey, dan biasanya spesies baru yang terhasil tu adalah spesies yang lebih berkualiti. Contohnya kalau tenera tu dia punya sabut lagi tebal, isi rongnya lagi tebal. Jadi kelapa sawit tu dia boleh menghasilkan lebih banyak minyak. Okey, ataupun lembu. Lembu mafriwal. Lembu mafriwal ni dia lagi banyak susu. Okey. Okey, kemudian contoh lain DNA rekombinan, kita hasilkan insulin. Kita hasilkan insulin daripada kombinasi DNA manusia dengan DNA bakteria. Okey, insulin ni kita gunakan untuk pesakit kencing manis. Okey, kalau orang tu kencing manis akan disuntik dengan insulin kan. Badan kita akan hasilkan insulin secara semula jadi, tapi bila orang tu kencing manis, dia punya badan tidak boleh menghasilkan insulin, jadi kita akan suntik dia dengan insulin. Okey. Ini DNA rekombinan. Okey, ini contoh untuk insulinnya, penghasilan insulin. Okey, ini sel pankreas manusia. So DNA daripada sel pankreas ni, insulin pankreas ni dia menghasilkan insulin. So DNA pankreas ni diambil. Kemudian gen insulin manusia tu dipotong. Kita guna enzim lah, potong kan. Okey, lepas tu dia akan digabungkan dengan DNA daripada bakteria. Jadilah ini. Ini sel manusia daripada sel pankreas gabung dengan sel bakteria. Jadilah bakteria rekombinan. Bakteria rekombinan ni dia ada DNA manusia dengan DNA bakteria. Okey, lepas tu insulin, so sel daripada pankreas tadi tu dia akan menghasilkan insulin. Okey, menghasilkan insulin. So bila sel ini membahagi, dapatlah kita banyak-banyak sel yang ada insulin. Okey. Okey. Kemudian organisma termodifikasi secara genetik. Genetic Modified Organism, GMO ya. Okey, contohnya haiwan, tumbuhan, bakteria, virus. Okey. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti komersial. Macam cikgu cakap tadi yang kelapa sawit, lepas tu lembu, lepas tu ada tomato. Tomato yang tahan dengan serangga. Okey, apa kelebihan GMO ni? Dia punya rintangan yang tinggi terhadap perosak ataupun penyakit. Dia tahan kalau dengan serangga perosak. Lepas tu buahnya lebih besar dan bernutrisi. Kurang penggunaan racun perosak. Ini adalah contoh-contoh makanan yang dihasilkan daripada GMO ya.
Maksud ini adalah contoh-contoh GMO, Genetic Modified Organism. Banyak ni kan, soybean, soya. Okey, ini adalah, tapi GMO ni dia ada keburukan dan kebaikan. Okey, di sini kita boleh tengok apa kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya mengenal pasti dan menentukan penyakit baka dan kita boleh rawat lah. Okey, kemudian kedua, kita hasilkan tanaman dan ternakan yang lebih berkualiti macam kelapa sawit dengan lembu tadi kan. Okey, lepas tu hasil daripada kejuruteraan genetik ni, kita punya tumbuhan, dia punya ketahanan terhadap penyakit lebih tinggi. Okey, lepas tu kita boleh menghasilkan lebih banyak tanaman dalam masa yang singkat. Contohnya kalau kita buat pengklonan. Pengklonan, kita klon pokok tebu. Kita boleh hasilkan pokok tebu dalam satu jangka masa yang pendek tapi banyak. Penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria boleh membantu kesihatan manusia. Ini dalam bidang perubatan lah. Okay, tapi dia ada keburukan. Apa keburukannya? Dia boleh menyebabkan perubahan genetik dan memberikan arahan. Arahan kepada kita lah. Kemudian, bila kita buat penyelidikan, kita akan menghasilkan spesies baru. Tapi, ini boleh menyebabkan spesies asal tu akan pupus. Contohnya tomato kan. Okey, tomato kita dapat hasilkan tomato yang tahan terhadap serangga perosak. Kemudian dia punya ketahanan terhadap penyakit tinggi. So, bila ada tomato yang kita hasilkan daripada kejuruteraan genetik tu, tomato yang semula jadi tu, dia tidak akan bertahan. Lama-lama dia akan pupus. Okey. Kemudian boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Hati-hatilah ni, kita boleh termutasi. Yang keempat, pengubahsuaian genetik seperti mungkin digunakan secara tidak beretika. Seperti senjata biologi yang boleh membahayakan manusia. Okey. Macam-macam kita buat dengan pengubahsuaian genetik ni. Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh menghasilkan senjata biologi. Apa contoh senjata biologi? Contoh senjata biologi ialah kita hasilkan virus yang boleh menyebabkan penyakit. Kemudian kita sebarkan virus tu. Okey, manusia akan dapat penyakit. Boleh menyebabkan kematian. Habislah kan. Lagi susah melawan kalau senjata biologi ni kan. Sebab kita tak nampak dia. Macam COVID-19 kan, kita tak nampak. Okey, lepas tu, contoh lain yang tidak beretika ni, kita buat pengklonan. Contohnya kita klon si Idris. Ada banyak klon Idris. Ada 5 klon Idris. Sama exactly muka si Idris. Lepas tu, yang si Idris yang betul-betul ni, contoh. Pergi mencuri. Lepas tu macam mana dia mau ditangkap? Mesti tak dapat kan? Nanti dia akan ditangkap kembarnya. Pengklonan ni dia sama macam Naruto tu kan? Naruto tu, cikgu lupa ada apa tu dia sebut tu. Shikubutsu ke apakah? Lupa dah cikgu. Nanti jadi Naruto banyak-banyak. Jadi macam mana kita mau tahu Naruto yang betul? Macam gitulah. Nanti tak tahu mana si Idris yang betul kan? Tak tertangkap dia. Okay. Kemudian menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pesticide. Okay. Pesticide tu adalah racun serangga. Okay. So lama-lama organisma yang dihasilkan daripada kejuruteraan genetik ni, dia tahan terhadap pesticide. Jadi maksudnya, biarpun kita racun dia dengan racun serangga, dia tidak mati. Itu antara keburukannya lah. Okey. Okey, sampai situ sahaja. Variasi nanti kita sambung ya.